A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimush shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kalau apa yang engkau suka, serukan kepada mereka, wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah, yang sudah didapati, dan satu perjalanan yang sederhana, yang tidak begitu jauh, nescaya mereka, golongan munafik itu, akan mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan Allah dengan berkata, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Dengan sumpah dusta itu, mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta tentang tidak sanggup mengikutmu. Untuk tujuan hari ini, saya berpandukan Buya Hamka, tafsir yang pernah saya sebut sebelum ini, iaitu tafsir Al-Azhar yang disiapkan oleh Buya Hamka semasa beliau dipenjarakan oleh Soekarno atas tuduhan percobaan kudeta atau membunuh, yang juga melibatkan pada masa itu nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia. Tentunya sekarang kita tahu fitnah, tetapi sosok Hamka ini kesederhanaannya sehingga memaafkan di antara pengarang kiri kelompok Kelekra yang menghebahkan berita tersebut, Pramudia Anantatur pun dihadir masa perkahwinan anaknya, dan pengkebumian Allahyarham Soekarno, Presiden Indonesia itu, diimamkan jenazahnya oleh Hamka. Tetapi dalam mengupas surah At-Taubah ayat 42 ini menunjukkan satu sikap menurut Hamka, orang yang mencari alasan dalih untuk tidak maju dalam peperangan. Ini kisah dalam perang Tabuk, di mana alasan diberikan jauh dan sebagainya, ya. Puluhan ribu ikut serta Rasul, tapi ratusan atau mungkin kurang itu mencari alasan dengan mengatakan ada suka. Ini sifat-sifat orang yang munafik yang tidak bersedia. Senang, ada habuan, maju. Kalau nampak sukar sedikit, dia bagi alasan tidak boleh bersama dan sebagainya. Dan ini pengalaman yang disebut untuk membaca apa yang disebut oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama besar rantau Melayu. Sebab itu seruan jihad ke Tabuk mereka pandang suatu perbuatan yang amat sulit, jauh dan sukar. Maka segala kesulitan dan kesukaran itu mereka jadikan alasan untuk tidak pergi. Tetapi bila tentera Islam itu kembali dari peperangan dan berhasil, mereka akan bersumpah dengan Allah bahawa mereka tidak pergi itu adalah dengan alasan ada rintangan pribadi yang tidak dapat dielakkan. Kalau rintangan itu tidak ada, kata mereka, mereka tidak akan tinggalkan. Maka dengan sebab alasan dibuat-buat itu, mereka telah membinasakan diri mereka. Nilai diri mereka telah jatuh. Mereka rusakkan diri mereka dan berbuat dusta. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ini keunggulan kupasan Buya Hamka ini, seperti mana yang telah disentuh sebelum ini, ialah keupayaan dia menggunakan bahasa yang sangat indah, kerana beliau juga seorang novelis, ya, sastrawan yang terkenal. Dan selain daripada itu, boleh juga kadang-kadang dikaitkan dengan peribahasa, dengan seloka, dengan pantun. Jadi
memudahkan kita untuk menghadam dan menghayati. Jadi pengajaran daripada Tabuk ini adalah supaya kita lebih tegak, teguh dalam pendirian kita dan hadapi masalah ni jangan besar sangat. Kita anggap masalah-masalah kecil itu Allah beratnya nak tanggung dan sebagainya. Padahal kita diasak dengan keimanan, dengan akhlak supaya dapat bertahan. Jadi perkara besar itu dianggap ringan. Tetapi kalau lemah dan seperti mana yang disebut dalam tafsir Al-Azhar ini sifat munafik, maka hal-hal yang kecil ini kurang sedikit apa dan sebagainya itu dianggap malapetaka dan ancaman besar. Berbalik kepada Hamka, ya, kita tahu bahawa beliau ini dibesarkan di Sumatera dan hidup dalam suasana adat dan kemudian melalui ayahnya, dalam ada buku dia Ayahku, dia terangkan bagaimana ayahnya memulakan suatu perubahan, reform, islah, hentikan segala sikap ta'assub dengan adat, dengan pahaman lama dan kolot yang disamakan dengan pahaman agama. Tapi menarik dalam buku itu, beliau juga mengatakan bahawa dakwah ini mesti lebih sederhana, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu gambaran diberikan bahawa sikap yang terlalu keras itu akan menyebabkan orang berpaling daripada kita. Kemudian beliau juga menjadi kontroversi sebab ini seorang alim, menulis tafsir, kemudian menulis karya cinta, tenggelamnya kapal Van de Beek, atau merantau ke Delhi. Ini jadi filem kemudian, ya, yang juga popular di Indonesia satu ketika, tenggelamnya kapal Van de Beek. Itu ada satu lagi yang dijadikan juga filem di bawah lindungan Kaabah. Tetapi orang lupa bahawa yang dikisahkan oleh Hamka itu adalah pengajaran akhlak, kekuatan moral, semangat dan daya juang, dan bukan sekadar cinta haru biru yang kita faham seperti mana yang sekarang. Umpamanya bila dikritik tentang novel cinta, apa yang Hamka bilang atau sebutkan? Kata dia, sebagai ahli agama, beliau menulis kisah cinta bukan sesuatu yang ortodoks, dan beliau ungkapkan dengan sendirinya akan heninglah serangan dan tantangan itu, dan kian lama mengertilah orang apa perlunya kesenian dan keindahan dalam hidup manusia. Ini dia paparkan kenyataan, ya, kecintaan yang ada batas susila dan akhlak dan etika, dan tidak mendukung pelanggaran akhlak. Itu kata Hamka. Hamka menulis banyak buku, ya, tentang, kalau saya sebut sini, Tuan Direktor, Angkatan Baru, tenggelamnya kapal Van de Beek, tafsir Azhar, tasawuf moden. Tasawuf moden ni agak lama ni mula diterbitkan, ya, tetapi yang saya tahu ini juga falsafah hidup. Yang falsafah hidup ini saya ingat tulisan yang di antara yang awal, kerana ada di perpustakaan ibu saya daripada sejak awal. Saya di bangku sekolah salah satunya, ya. Jadi beliau prolific sekali penulisannya, dan umpamanya dia menyentuh hal-hal yang semasa, yang contemporary, ya. Bila soal umpamanya ketidakadilan dari segi kaum, beliau mengatakan, mana ada keadilan di dunia sekarang? Di abad ke-20 kita mendapati ketidakadilan hukum kerana berlainan kulit, warna kulit. Hukum untuk orang kulit putih lain, hukum untuk orang kulit berwarna lain, ya. Bicara tentang kemerdekaan, apa kata Buya Hamka tentang kemerdekaan?
Kemerdekaan suatu negara kalau tidak berpengkalan kepada kekuatan iman dan budi, nescaya akan runtuh kemerdekaan itu dari dalam. Ya. Maknanya yang mengganti sosok penjajah itu dari dalam, dari pribumi atau bumi putera, akan menjadi perompak dan tindakan yang zalim, mengikut hawa nafsu mereka, dan kerana nafsu sarakah itu, kerusakan dari dalam dan melunturkan semangat kemerdekaan yang murni. Nah, ini kritikan dia tentang golongan intelektual, ya, yang kita dulu sindir sebagai Profesor Kangkung. Ke sana boleh, dia ke sini boleh, dia ikut angin, dia tidak ikut prinsip dan pendirian yang tetap. Menurut Hamka, ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar, iaitu kaum intelek yang melacorkan diri, mengkhianati ilmu pengetahuan, lalu menjadi badut-badut yang setia, mengilmiahkan kebohongan. Wah, ini berat. Tapi tengok kekuatan bahasa dia. Satu ayat dengan pemilihan kata-kata yang tepat, melacorkan diri. Kerana dia boleh jual. Mengkhianati ilmu pengetahuan. Ilmu dikhianati. Menjadi badut-badut yang setia. Tak payah ulas. Dan mengilmiahkan kebohongan. Dia bohong tu dengan intipati dan cara pendekatan, dengan footnote-nya, dengan reference title-nya, tapi kebohongan. Ada baru-baru ini seorang penulis muda, Khairuddin Junid, menulis buku Hamka and Islam, Cosmopolitan Reform in the Malay World. Ya. Tertarik dengan sarjana muda ini kerana tidak banyak kupasan mengenai Hamka dalam bahasa Inggeris, dan melihat umpamanya tentang faktor wahyu dan akal, reason and revelation. Soal peranan wanita dalam Islam, soal keadilan sosial dalam Islam, soal gerakan tajdid dan islah yang juga disertai oleh Hamka, itu dikupas dengan baik. Jadi mudah-mudahan saya dapat dorong saudara sedikit sebanyak bacalah tentang falsafah hidup yang bermasalah dirungkai oleh Hamka, bila dia tekankan soal keadilan begitu dengan berat sekali, ya. Tak seorang pun manusia yang dapat menyingkir dari pergaulan ramai, pertukaran kepentingan dan pergantian fikiran. Yang menjadi pengawas dalam masyarakat ramai itu ialah rasa keadilan. Ya. Kalau tidak ada sense of justice, maka timbul penekanan manusia ke atas manusia, menghina warna kulit atau kaum, menindas rakyat bawahan. Jadi ini banyak dikupas dalam falsafah hidup Hamka.